Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa, amma ba'du. Bismillahi ma sya'allah, la quwwata illa billahi ma sya'allah. Al-khairu kulluhu biyadillahi ma sya'allah. Kullu ni'matin minallahi ma sya'allah. La yasrifu as-su'a illa Allah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa bika nasta'in ya fattah ya alim. Amin. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan limpah dan rahim. Rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah telah pertemukan kita, ya. Pertemukan saya dengan tuan-tuan dan puan-puan dalam majlis ilmu dalam rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Jadi ini orang kata antara sulungnya, ya. Saya mulakan dengan orang kata dengan pengajian Kitabul Adab, ya. Kitabul Adab. Kitab adab mencakup 50 adab dalam 50 keadaan. Ini kitabnya. Yang saya bagi tahu tuan-tuan dan puan hari itu, inilah kitabnya, ya. Mudah-mudahan kita belajar kitab ni, kita dapat mengenali macam mana Nabi SAW ajar kita adab dan macam mana cara kita beradab dalam setiap keadaan yang kita belajar, ya. Jadi alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala bagi peluang pada kita untuk kita terus mengamalkan, untuk terus taat perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk terus berjuang selagi hayat di kandung badan. Jadi dalam bab adab ni, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, saya teringat satu pepatah Urdu, ya, satu pepatah Urdu. Urdu ni dia lebih kurang macam Hindustan lah, bahasa Hindustan. Satu masa zaman saya belajar dulu, tuan guru kami selalu pesan, ya, bab adab ni. Dia punya bunyinya begini: ba adab, ba nasib, be adab, be nasib. Orang yang beradab bernasib baik, orang yang tidak beradab tidak bernasib baik. Itu maksudnya. Ba adab, ba nasib, be adab, be nasib. Orang yang beradab bernasib baik, orang yang tidak beradab tidak bernasib baik. Jadi pentingnya adab dalam kehidupan akan mengangkat seseorang itu sehingga bukan kata dicintai oleh Allah, dicintai oleh malaikat, bahkan seluruh manusia. Kalau dia beradab dengan seluruh manusia, manusia pun akan suka pada dia. Saya teringat satu kisah. Kita muqaddimah dulu lah. Sebelum kita mengaji ni, kita muqaddimah terlebih dahulu. Jadi saya teringat satu kisah mengenai satu orang alim. Dia berjalan di satu tempat, di satu lorong, dia berjalan. Kemudian bila dia berjalan, dia nampak satu kertas. Kertas tu kosong. Kertas tu jatuh atas tanah. Kemudian orang alim ni, dia ambil kertas tadi, dia lipat, dia letak dekat satu, dia lekatkan dekat satu dahan pokok supaya kertas tu tak jatuh. Jadi ada orang nampak keadaan tu, ada orang nampak.
Jadi orang tanya dia, orang kita, wahai Syekh, apa yang kamu buat? Dia kata, kertas ni tak ada apa, kosong je. Syekh tu kata apa? Orang alim tu kata apa? Dia kata, sekiranya kertas ini ditulis dengan lafaz kalimah Allah, sudah tentu kertas ini jauh lebih berharga. Jadi kalaulah kertas itu ditulis dengan kalimah Allah, sudah jauh lebih berharga. Jadi kalau dalam keadaan tak ditulis, kalau ditulis pun sudah semestinya dimuliakan. Jadi kalau tak ditulis pun sudah sepatutnya dimuliakan juga. Gitu. Itu maksudnya. Jadi bukan sekadar kalau sekiranya ada tulis kalimah Allah baru nak dimuliakan, tidak. Walaupun tak ada tulisan kalimah Allah, sepatutnya dibuat begitu, dijaga adabnya dengan kertas. Sebab kertas tempat untuk orang menulis. Orang kata meletak sesuatu perkara yang ada pada kertas tadi, sama ada ilmu ataupun sebaliknya. Jadi gitu. Pentingnya beradab dengan setiap perkara yang kita nampak ataupun pada setiap keadaan kita mesti jaga adab kita supaya Allah Subhanahu Wa Taala akan anugerahkan kita darjat yang tertinggi di syurga. Ya, jadi bab ilmu ni, bab adab ni, dia bila kata adab, dia ada kaitan dengan ilmu. Sebab tanpa ilmu, satu orang dia takkan tahu adab. Jadi nak tahu adab kena belajar ilmu tentang adab. Dan adab juga adalah akhlak juga adalah adab. Nabi SAW telah diantar oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai contoh akhlak dan pembawa adab ataupun penunjuk adab yang terbaik untuk umat ini. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala rakamkan dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Bukan sekadar itu, ada lagi ayat yang lain. Allah Subhanahu Wa Taala rakamkan dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar berada di atas akhlak yang agung. Akhlak yang agung, terlalu agung. Akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pentingnya beradab. Lagi-lagi kalau kita belajar ilmu, lagi kena jaga adab, ya. Gitu. Jadi penting sangat adab itu dalam kehidupan. Ada satu pepatah Arab ditulis dalam kitab Ta'limul Muta'allim Tariqat Ta'allum, karangan Syekh Burhanuddin Az-Zarnuji. Ditulis dalam kitab itu, man la adaba lahu la ilma lahu. Man la adaba lahu la ilma lahu. Barang siapa yang tidak ada adab, maksudnya orang yang tidak ada adab, tidak ada ilmu padanya. Tidak ada ilmu padanya. Orang yang tidak beradab, tidak akan terhasil ilmu padanya. Tidak akan terhasil. Jadi dengan adanya adab, maka akan terhasilnya ilmu. Tanpa adab, seseorang bukan kata tidak akan terhasilnya ilmu. Bahkan kalau terhasil pun ilmu itu tidak akan memberi manfaat. Tidak akan memberi manfaat. Sebab tu pentingnya jaga adab, jaga adab dengan guru, dengan orang kata dengan para mursyid, para syekh, ya, para orang kata para ulama. Jadi kita belajar ni, kita niat begitu supaya Allah Subhanahu Wa Taala bagi kita ilmu yang mana dengan ilmu tersebut boleh bagi manfaat pada kita. Boleh bagi manfaat pada kita. Sebab tu ada doa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar baca setiap pagi. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Jadi minta pada Allah. Sebab apa? Takut kita belajar ilmu, tapi ilmu itu tidak memberi manfaat pada kita. Sebab apa? Mungkin antaranya
kita tidak beradab dengan ilmu tersebut dan tidak beradab dengan orang yang mengajar ilmu tersebut. Dalam kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Ghazali rahimahullah. Karangan Imam Ghazali. Jadi Imam Ghazali ini, tuan-tuan dan puan, sebenarnya Imam Ghazali ayahnya bukan satu orang alim, tidak. Ayah Imam Ghazali bukan satu orang yang alim. Dia orang biasa saja, orang awam biasa. Jadi Imam Ghazali namanya Muhammad. Imam Ghazali namanya Muhammad bin Muhammad. Ayahnya pun nama Muhammad. Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali rahimahullah. Jadi 4 keturunannya itu semuanya Muhammad. Daripada beliau Imam Ghazali Muhammad, ayahnya Muhammad, datuknya Muhammad, moyangnya pun Muhammad. Jadi Al-Ghazali rahimahullah. Apa maksud Ghazal? Al-Ghazal ni orang kata tukang tenun kain. Penenun kain, penjahit lah. Tapi dia sedap bahasa tu tenun ya. Kita pun mungkin jarang-jarang mengucapkan dengan kata tenun tu. Biasa kita sebut jahit kan. Jadi tenun. Jadi ayah Imam Ghazali seorang penenun, tukang tenun, tukang jahit. Jadi ayah Imam Ghazali rahimahullah satu orang yang cukup sayang pada ulama, cukup hormati ulama, cukup orang kata mengagungkan ulama. Sehingga kan setiap kali ada hasil daripada tenunan yang ditenun oleh ayah Imam Al-Ghazali, hasil tadi diberikan kepada guru-guru ulama-ulama yang mengajar di masjid di qaryah tempat beliau tinggal. Tempat ayah Imam Al-Ghazali tinggal. Hasil tu dia bagi pada guru-guru tersebut. Ustaz, ini apa hadiah. Jadi kita dengan guru ni dia kena jaga adab dalam kita nak bagi pada satu benda, kita tak boleh sebut sedekah. Sedekah ni seolah-olah dia menjatuhkan image guru tadi. Jadi kita kena sebut hadiah. Begitulah juga kalau kita menghadiahkan pahala bacaan, tak kiralah bacaan Fatihah ke atau apa sahaja bacaan untuk tuan guru kita yang telah meninggal dunia, kita sebut saya hadiahkan pahala ini. Kita jangan sebut sedekah. Tidak sepatutnya begitu. Ya, kalau kita jaga adab, kita kena sebut hadiah. Itu baru satu orang kata adab yang patut orang kata diterjemahkan dalam kehidupan kita. Jadi kita kena jaga-jagalah. Yang kadang-kadang kita tak tahu kan. Jadi benda ni pun perlu belajar. Bab adab ni perlu belajar. Jadi ayah Imam Al-Ghazali setiap kali dapat hasil tenunan tu begitu. Dia akan beri pada tuan-tuan guru yang di surau di masjid yang mengajar di qaryah dia. Jadi Imam Ghazali dia bukan satu orang ulama. Ayah Imam Ghazali bukan satu orang ulama. Tapi berkat ayah Imam Al-Ghazali hormat pada ulama, sayang pada ulama, mengagungkan ulama, maka Allah Subhanahu wa taala telah jadikan Imam Ghazali, anak beliau, satu orang ulama yang tersohor sehingga ke hari ini. Ulama yang tersohor, Masya Allah, hebat. Imam Ghazali ini sampai sehingga kan ada riwayat mengatakan bila khatam penulisan kitab Ihya Ulumuddin, ada di antara wali-wali Allah melihat syaitan menangis. Syaitan menangis. Sebab apa? Sebab takut dengan asbab kitab itu dapat dengan asbab kitab Ihya Ulumuddin itu dapat mengubah kehidupan seseorang. Orang yang baca, orang yang belajar kitab tersebut. Begitu sekali. Ditakuti oleh syaitan. Syaitan menangis. Ya, hebat tak hebat ya Imam Ghazali rahimahullah. Ya, sehingga kan kehebatan Imam Ghazali ini punya hebat. Imam Ghazali ini asalnya dia bukan ulama tasawuf. Dia ulama biasa. Tapi walaupun biasa, beliau telah diangkat menjadi qadhi,
Kalau qadi, kalau sekarang ni tok kadi yang nikah tu. Tok kadi yang nikah tu. Kalau qadi di zaman itu ialah ketua, orang kata dipanggil ketua agama. Segala masalah penyelesaian tentang agama semua dirujuk pada Imam Ghazali. Sehingga kan pada satu masa Imam Ghazali ni dia terdengar orang puji dia dengan kehebatan ilmu yang ada pada dia, orang puji-puji, sehingga kan terlintas dalam hati dia kan, dia kata zaman ni aku yang paling hebat. Gitu. Di zaman ni akulah yang paling hebat. Jadi bila terdetik dalam hati itu begitu, tiba-tiba Imam Ghazali tersedar. Dia kata tidak sepatutnya aku berkata begitu. Ada orang yang lebih hebat daripada aku. Jadi Imam Ghazali telah mengambil keputusan. Dengan sebab terdetik hati itu begitu, rasa insaf itu datang, maka Imam Ghazali telah meninggalkan takhta sebagai satu orang qadhi, ketua agama di kota Baghdad, telah turunkan jawatannya, maka beliau telah keluar daripada kota Baghdad untuk mencari, orang kata mencari ubat bagi segala penyakit hati. Maka bila mana Imam Ghazali keluar dengan, orang kata dia pakai jubah lusuh, dia ialah, kalau qadhi ni sudah pasti bajunya memang begitu hebat. Tapi bila mana beliau tersedar dengan ketukan, mungkin Allah Ta'ala jentik hati Imam Ghazali sehingga Imam Ghazali rasa insaf, maka Imam Ghazali telah tinggalkan dunia glamour tadi, dan Imam Al-Ghazali rahimahullah telah menjadi satu orang ulama tasawuf yang hebat. Dan kitab yang pertama telah dikarang oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah, iaitu kitab Bidayatul Hidayah, permulaan jalan-jalan hidayat. Dan Imam Ghazali rahimahullah telah karang kitab tersebut di salah satu masjid di Syria, di Damaskus. Salah satu masjid di Damaskus, dia ada di satu tempat. Kalau ada di antara tuan-tuan dan puan yang pernah pergi masjid tu, ada satu tempat tu memang dinamakan tempat Al-Ghazali. Tempat Imam Al-Ghazali. Jadi Imam Al-Ghazali telah sebut dalam kitab Ihya Ulumuddin berkenaan dengan adab. I'lam bi anna talibal ilmi la yanalul ilma wa la yantafi'u bihi illa bi ta'zimil ilmi wa ahli. Imam Ghazali kata, ketahuilah olehmu. Dia nak seru siapa tu? Pelajar. Orang yang belajar. Ketahuilah olehmu, wahai pelajar. Sesungguhnya seorang pelajar ilmu, seorang yang belajar ilmu tidak akan dapat menghasilkan ilmu, dan ilmu itu tidak akan memberi manfaat kepadanya melainkan dengan menta'zimkan, mengagungkan ilmu dan ahlinya. Gitu. Jadi itu sebab tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, hari ini kita walaupun kita orang Melayu ni sebenarnya kaya penuh dengan adab, tapi hakikatnya adab itu dalam diri orang Melayu itu sendiri terhakis sedikit demi sedikit. Sehingga kan pada hari ini kita nampak ada orang yang sanggup mendenda guru-guru yang mendenda anaknya. Kita pernah dengarkan kes masa awal Covid dulu. Satu orang ustazah, dia disuruh pusing sambil merangkak. Disuruh pusing sambil merangkak dalam kelas, disebabkan guru itu buat begitu pada muridnya. Jadi bila mana pelajar tadi dia mengadu pada emaknya datang pergi sekolah agama. Ini bukan sekolah kebangsaan, ini sekolah agama. Sedangkan tidak sepatutnya kalau anak kita belajar sekolah agama, ibu bapa si pelajar itu buat begitu pada guru. Tak sepatutnya begitu. Tidak sepatutnya. Itu sudah tidak ada adab namanya, kurang ajar namanya. Biadab. Jadi bila berlaku begitu, tengok kesan bila dia berlaku begitu, anak yang melalui yang saya dengar, anaknya tidak diterima oleh mana-mana sekolah di daerah tersebut. Anak yang ibu tadi, dia suruh ustazah pusing
keliling kelas dengan dengan merangkak tadi, menyebabkan Allah Subhanahu wa taala telah singkirkan anaknya daripada belajar sekolah di sekolah agama. Sampai sekarang tak diterima. Kalau satu orang pelajar dia tidak ada ta'zim, tidak ada rasa hormat, tidak ada rasa mengagungkan ahli ilmu itu sendiri, bukan kata ilmu, ahli ilmu itu sendiri, maka Allah Subhanahu wa taala sendiri berkeputusan untuk menyingkirkan pelajar tadi daripada ilmu, bukan kata daripada ilmu. Bahkan kalau dia ada ilmu sekalipun, ilmu dia tak boleh bagi manfaat pada dia. Tak langsung tak boleh bagi manfaat. Ini kita jaga-jaga, kena hati-hati ya. Jadi penting sangat kita jaga adab. Jaga adab. Bukan sekadar adab dengan guru. Apa saja perkara yang berkaitan dengan kita, apa saja berkaitan dengan ilmu pun perlu dijaga. Contoh, kita guna pen. Kita guna pen untuk menulis. Sepatutnya pen digunakan untuk menulis. Tapi kita guna pen pula untuk korek telinga. Rasa sedap, kan? Tidak sepatutnya begitu. Pen itu sepatutnya digunakan dengan penuh adab di tempatnya. Sebab itu ada hadis berbunyi, ulama kata, ada hadis berbunyi, az-zulmu zulumatun fi yaumil qiyamah. Kezaliman itu adalah kegelapan pada hari kiamat. Maka ulama telah tafsirkan apa maksud zalim. Apa maksud zalim? Zalim ialah, ulama kata, zalim ialah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Itu zalim. Jadi kalau kita guna pen untuk korek telinga, tak sepatutnya begitu. Sepatutnya pen itu diletak pada tempatnya untuk menulis, bukan digunakan untuk korek telinga. Begitu. Macam tu juga apa saja perkara berkaitan dengan diri kita. Contoh apa orang kata macam pakaian. Pakaian sepatutnya yang kita pakai tapi kita gunakan untuk benda lain. Tempat pijak, kan? Tak sepatutnya begitu. Ya, melainkan kalau pakaian itu terlalu lusuh sehingga tak boleh dipakai lagi, kalau nak dibuat untuk jadikan kain lap, tak ada masalah. Tapi pakaian itu selagi boleh dipakai dan pakaian itu masih cantik, masih bersih, dan tidak lusuh, tapi digunakan untuk dijadikan kain lap, tidak sepatutnya begitu. Ya, jadi adab itu perlu dijaga. Banyak dalam kehidupan kita terlalu banyak adab. Sebab tu adab perlu dipelajari. Ada orang dia tak tahu adab. Masuk masjid kaki apa, keluar masjid kaki apa. Itu adab sunnah Nabi. Adab itu pun adalah sunnah Nabi. Masuk tandas kaki apa, keluar tandas kaki apa. Masuk rumah kaki apa, keluar rumah kaki apa. Masuk rumah kaki apa? Ada di antara tuan-tuan dan puan tahu. Masuk rumah kaki apa? Kaki kanan. Keluar? Ada yang kata kiri. Masuk rumah kaki kanan, keluar rumah pun kaki kanan. Kenapa? Sebab ulama kata kenapa keluar rumah kaki kanan? Sebab biasanya orang keluar rumah memang ada tujuan yang baik. Begitu. Jadi atas tujuan yang baik itulah keluar rumah dengan kaki kanan. Nabi SAW setiap kali keluar mesti tujuannya dakwah. Itu sebab Nabi SAW keluar rumah dengan kaki kanan. Gitu. Jadi kenapa keluar masjid dengan kaki kiri? Ustaz, masjid kan tempat mulia. Kenapa keluar dengan kaki kiri? Gitu. Ada persoalannya. Ulama kata kenapa keluar dengan kaki kiri? Sebab takut kita keluar daripada masjid, kita terbuat maksiat. Gitu. Itu adabnya. Masuk tandas kaki kiri, keluar tandas kaki kanan. Tidur, kan? Tidur. Macam mana tidur? Macam mana bangun tidur? Macam mana ketika mimpi? Semua itu ada adabnya. Berpakaian bagaimana adabnya? Berserban bagaimana adabnya? Tak boleh pakai serban dalam keadaan duduk. Makruh hukumnya. Gitu. Ya. Jadi kena belajar itu, Ya. Okey. Jadi itu penting ya.
Penting satu orang dia menjaga adab. Apatah lagi bila dia belajar ilmu, dia kena jaga adab dia dengan orang yang mengajar ilmu tersebut. Sebab tu ada dalam satu ayat dalam surah Kahfi. Tuan-tuan dan puan biasa baca surah Kahfi kan. Satu ayat Allah Subhanahu wa taala sebut dalam ayat tersebut. Qala lahu Musa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda. Betul orang yang hafal surah Kahfi dia betul kan? Betul betul, Masya Allah. Kokoklah saya terlupa ke ya. Jadi dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala telah rakamkan dengan kata-kata qala lahu Musa. Kenapa Musa diletakkan selepas lahu? Kenapa Musa, kalimah Musa tu tak diletakkan selepas qala Musa lahu? Gitu. Ayat tu terjemahannya berbunyi begini. Telah berkata oleh Musa alaihissalam. Telah berkata oleh Nabi Musa alaihissalam kepada Nabi Khidir. Qala itu maksudnya terjemahannya telah berkata. Telah berkata. Oleh Nabi Musa alaihissalam. Sepatutnya Musa tu kalau ikut yang betul, Musa itu diletakkan selepas kalimah qala. Tapi kenapa kalimah Musa itu diletakkan selepas kalimah lahu? Itu dipanggil uniknya Quran. Uniknya Allah Subhanahu wa taala rakamkan ayat-ayat Al-Quran ni. Maka ulama cari sebab dan dalam dari segi mantiknya, balaghahnya, orang kata dari segi ilmu ulumul Quran, asbab nuzul Quran, macam-macam, lebih kurang ada 18 jenis ilmu. Maka terhasillah tafsir daripada qala lahu Musa, berkatalah kepadanya oleh Musa. Kenapa Musa diletak? Sebab dalam kisah Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Khidir alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam menuntut ilmu kepada Nabi Khidir, betul? Nabi Musa menuntut ilmu kepada Nabi Khidir. Maka Allah Subhanahu wa taala nak bagi tahu pada umat ini, orang yang mengajar itu lebih mulia berbanding orang yang belajar. Maka Allah Subhanahu wa taala letakkan lahu dulu, Nabi Khidir dulu berbanding Nabi Musa. Itu hikmahnya. Qala lahu Musa, telah berkata kepada Nabi Khidir oleh Musa. Maksudnya Nabi Musa alaihissalam berkata kepada Nabi Khidir. Gitu. Hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda. Hal attabi'uka ala. Kalau ikut hal itu terjemahannya adakah? Kalau dah ikut terjemahannya dalam bahasa Melayu adakah? Tapi dalam menuntut ilmu tak boleh tanya adakah, begitu tak boleh. Kita nak menuntut ilmu pada satu orang. Ustaz, adakah saya akan ikut Ustaz? Gitu. Kita tanya Ustaz, adakah saya akan ikut Ustaz? Adakah saya akan mengikut Ustaz? Terjemahan adakah tu sesuai tak? Tak sesuai. Sebab itu ulama telah terjemahkan daripada adakah, bolehkah? Bolehkah saya mengikutimu? Saya mengikutimu wahai Khidir. Wahai Khidir alaihissalam. An tu'allimani mimma 'ullimta rusyda, agar engkau mengajarkan ilmu yang benar itu. Agar engkau mengajarkan ilmu yang benar itu, an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda. Supaya ilmu yang benar itu engkau ajarkan kepadaku menjadi petunjuk bagiku. Gitu. Jadi dalam ayat ni kalimah hal attabi'uka, kalimah an tu'allimani, kalimah mimma 'ullimta, tiga kalimah ini telah dibawa dalam Al-Quran untuk menunjukkan kenapa Nabi Musa berkata begitu kepada Nabi Khidir. Nabi Musa berkata begitu kepada Nabi Khidir kerana ulama kata Nabi Musa alaihissalam telah tundukkan dirinya, telah tawadhu'kan dirinya, bahawa beliau mengaku bahawa beliau tidak ada ilmu. Kerana itu beliau sanggup belajar. Gitu. Sanggup belajar.
Sedangkan Nabi Musa alaihissalam kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala tinggi. Beliau adalah satu orang nabi, bahkan beliau adalah satu orang rasul. Tapi disebabkan beliau nak belajar ilmu, maka beliau telah tundukkan maqamnya sebagai satu orang nabi kepada satu orang pelajar untuk belajar dengan Nabi Khidir alaihissalam. Itu an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda, an tu'alliman. Dia kata agar engkau mengajarkan. Jadi kalimat tu'alliman ni, ulama kata bukan sahaja pada ketika itu Nabi Musa alaihissalam minta diajar, tidak. Kalimah untuk belajar Nabi Musa minta untuk diajar oleh Nabi Khidir bukan hanya pada ketika itu sahaja. Secara total seluruh kehidupan Nabi Musa alaihissalam. Itu maksud kalimah itu. Sebab itu tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, pukul berapa kita isyak? Isyak kita? Isyak 8? Tak, bukan, azan 8-9 minit. Okey. Jadi gitu, ya. Kena mengagungkan ilmu itu, kena mengagungkan orang yang mengajar ilmu itu. Jadi penting begitu, ya. Sehingga kan ada satu lagi kata-kata Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam kitab Ihya Ulumuddin. Kata Imam Al-Ghazali, wa yambaghi ayyatawadhu'a li muallimihi. Sayogianya, itu dalam bahasa Melayu dululah. Sayogianya ataupun sudah sepatutnya seseorang itu tawadhu' kepada orang yang mengajarkannya. Orang yang ajar dia ilmu, dia kena ada rasa tawadhu' dengan orang yang, dan itu adalah salah satu hadis Nabi SAW. Nabi SAW pesan pada umat ini, hendaklah kamu rendahkan diri kamu, rendahkan hati kamu kepada orang yang mengajar ilmu kepadamu. Jadi kita kena tundukkan hati dalam kita belajar, jaga adab kita dengan guru. Imam Nawawi rahimahullah. Imam Nawawi tak perlu kita cerita lagi. Imam Nawawi adalah salah seorang, orang kata, ulama dalam mazhab Imam Syafi'i, ulama yang hebat. Sehingga beliau digelar sebagai salah seorang mujtahid muntasib. Dia mujtahid dalam mazhab Maliki, dalam mazhab Imam Syafi'i, dia adalah mujtahid, tapi mujtahid ikutan. Mujtahid ikut kepada Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Tapi tengok adab Imam Nawawi ajar kita macam mana beradab dengan guru. Setiap kali Imam Nawawi nak keluar pergi belajar, Imam Nawawi bila dia nak keluar, dia doa dalam hati dia. Ya Allah, tutuplah aib guruku daripada pandangan mataku. Ya Allah, tutuplah aib guruku daripada pandangan mataku. Sebab apa? Sebab setiap manusia sudah pasti melakukan kesilapan. Tapi dalam orang kata dalam bentuk ilmu, kita sebagai satu orang pelajar kena menjaga adab dengan guru begitu. Sebab tu kita anak-anak kita sebelum hantar pergi sekolah, kan, kita hantar pergi sekolah, kita hantar belajar, kita pesan dekat anak-anak kita, jaga adab dengan guru agar tidak, orang kata, tidak menyakiti hati guru itu, ya. Penting sangat-sangat. Jadi itu antara adab, ya, antara adab yang perlu kita orang kata jaga. Ada satu lagi adab dengan Quran, ya. Ini yang saya perhatikan banyak terjadi di kalangan orang Melayu kita. Bila setiap kali baca Yasin, surah Yasin itu diletak di bawah. Sedangkan Yasin itu adalah sebahagian daripada Al-Quran. Mana boleh Al-Quran itu diletak di tempat kaki kita diletak? Tak boleh. Sedangkan Al-Quran itu adalah kalamullah, firman Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang menciptakan kita. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang menciptakan seluruh makhluk. Sudah pasti kita sebagai satu orang hamba kena muliakan
Allah Subhanahu wa taala dan muliakan kalam Allah Subhanahu wa taala. Tak patut kita letak surah Yasin itu di bawah. Tak boleh begitu. Salah itu. Dari segi adab itu salah. Jadi kita belajar, jadi kalau kita mengaji itu jangan letak Yasin itu begitu, pegang. Adabnya itu kena pegang. Kalau boleh letak lebih atas berbanding pusat kita, letak lebih tinggi daripada pusat. Itu adab. Gitu. Zaman kami belajar tuh kalau kami pegang kitab begini, kami buat macam longla jalan begitu, kalau guru nampak memang terus dibagi penampar Jepun dia panggil. Gitu. Ya, dia bagi penampar Jepun. Ya, walaupun penampar itu bukan daripada Jepun, tapi dinamakan penampar Jepun. Ya, sebab kekuatannya terhasil, ya. Dan daripada kekuatan itu terhasil juga lah menjadi orang, ya. Gitu. Nah, jadi kami itu sebab kami kalau kami dipesan oleh guru, kalau bawa kitab letak begitu ataupun letak begini. Adab itu adab. Kenapa? Sebab itu kan sebaris dengan kemaluan kita. Betul. Kalau kita letak kitab begini, kita pegang begini, itu kan sebaris dengan kemaluan. Jadi tak boleh. Itu menyalahi adab. Jadi sepatutnya dipegang begitu. Boleh azan dulu? Siapa muadzin? Kita bagi laluan azan dulu insyaAllah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا أشهد رسول أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الصلاة. لا حول ولا قوة إلا حي بالله. على الفلاح. لا حول ولا قوة إلا حي بالله. على الفلاح. لا حول ولا قوة. الله أكبر، الله أكبر. الله لا أكبر. إله إلا الله. لا
ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammati was-salati al-qa'imah ati sayyidina Muhammadin al-wasilata wal fadilah والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقام محمود الذي وعدته. Jadi insyaAllah kita terus pada kitab ya, insyaAllah. Jadi sebelum kita belajar, kita masuk pada kitab. Kalau kita belajar kitab ni, kita perlu kena tahu siapa pengarang kitab. Adalah menjadi satu keaiban bila mana seseorang itu belajar, dia tak tahu siapa orang yang mengajar itu, siapa guru yang mengajar itu. Menjadi satu benda yang aib sebenarnya. Jadi sudah sepatutnya kita belajar kitab adab, kita kena tahu siapa pengarang kitab tersebut. Jadi bila kita tahu siapa pengarang kitab tersebut, maka orang kata menjadi salah satu orang kata adab dan keberkatan bagi orang yang belajar kitab tersebut. Jadi kitab ini tajuknya Kitabul Adab. Kitab adab mencakup 50 adab dalam 50 keadaan. Kitab ini telah dikarang oleh Sayyid Muhammad Amin bin Idrus hafizahullah. Jadi pengarang ini masih hidup lagi. Ya, pengarang ini masih hidup. Dan pengarang ini umurnya lebih kurang bayar saya. Umurnya lebih kurang bayar saya. Masya Allah ya, pengarang kitab muda lagi. Kalau tengok gambar dia pun ada di sini, memang muda lagi pengarang kitab ni. Ya. Jadi insyaAllah kita boleh mulakan pengajian kita. Qala al-musannifu hafizahullah nafa'ana bi'ulubi fid darin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Memang setiap penulisan kitab memang ada bismillah. Ya, memang ada bismillah dalam mana-mana kitab. Kebanyakan kitab begitu. Jarang kita jumpa, tapi memang ada kitab yang tidak dimulakan dengan bismillah, ada. Ada. Mungkin terus dimulakan dengan alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin dia tak mulakan dengan bismillah. Kenapa? Ada sebabnya. Sebabnya dia tawadhu. Dia kata mungkin sebab ada sebagai ulama kata mungkin kerana dia menganggap kitabnya itu tidak ada apa-apa, jadi maka dia karang kitab itu tak perlu ada bismillah. Sebab kitabnya itu ialah sifat tawadhu ulama tu begitu. Dia kitab saya ni tak ada apa ni. Jadi tak perlu lakukan bismillah. Tapi kebanyakan kitab memang kebanyakan kitab memang dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Dia ada dalam bab penulisan kitab, dia ada 5 elemen kena ada. 5 elemen dalam bab penulisan kitab. Yang pertama sekali kena ada bismillah. Sebab adalah satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut la yubda'u kullu amrin dhibalin la yubda'u fihi bismillah fahuwa aqta'. Ada sebagian hadis sebut fahuwa ajzam. Boleh. Fahuwa aqta' pun boleh, fahuwa ajzam pun boleh. Dua-dua boleh, tak ada masalah. Kullu amrin dhibalin. Setiap perkara yang penting itu, setiap perkara yang penting. Jadi penulisan kitab kan penting, betul. Jadi setiap perkara yang penting itu tidak dimulai bismillah padanya. Tidak dimulai bismillah padanya, maka terputus fahuwa aqta'. Maka orang kata penulisan itu, contoh perkara itu menjadi terputus. Terputus apa? Terputus daripada keberkatan. Jadi kalau orang kata kita baca kitab, kita mengaji ke, kita buat apa sahaja pun, selagi perkara itu tidak ada orang kata tidak ada kaitan dengan benda-benda yang dilarang, kita boleh mulakan dengan bismillah. Dalam bab bismillah dia ada 4 hukum. Ada 4 hukum. Tapi tak perlu aku cerita kat sini ya. Sebab saya bukan mengajar fiqh. Saya mengajar kitab kitab adab kan. Jadi mungkin ada ustaz sebelum ini mengajar fiqh, mungkin dia terangkan. Dalam bab bismillah saja ada 4 hukum. Ada sunat, ada wajib, ada haram, ada makruh. Ya, dalam bab bismillah. Jadi tapi dalam bab
penulisan kitab Bismillahirrahmanirrahim hukumnya adalah sunat, ya. Itu yang pertama, elemen yang pertama. Elemen yang kedua adalah bab penulisan kitab kena ada kata puji-pujian, hamdalah. Contoh alhamdulillahirabbil alamin, ya. Itu yang kedua, ya. Kemudian yang ketiga, salawat kepada Nabi dan keluarga Nabi. Wassalatu wassalamu ala sayyidina, lebih kurang begitu. Okey. Kemudian yang keempat, yang keempat ialah doa. Doa ataupun orang kata kalau bukan doa pun iaitu kata-kata paluan daripada pengarang kitab. Kemudian yang kelima ialah amma ba'du. Jadi memang kan macam khutbah kan. Khutbah kan dia ada tulisan apa? Ada tulisan amma ba'du. Adapun selepas itu. Maksud amma ba'du tu maksud dia ialah adapun selepas itu. Apa yang selepas itu? Selepas bismillahirrahmanirrahim, selepas memuji Allah, selepas salawat ke atas Nabi dan selepas salam ke atas sahabat dan keluarga Nabi dan selepas kata-kata aluan, amma ba'du. Itu. Adapun selepas 4 perkara itu, barulah dimulakan pengajian kitab. Jadi gitu, ya. Dia itu sebab pengarang kita ditulis Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadinil Mustafal Mukhtar wa ala ahlihi baitihil athhar wa ashabihil akhyar wa ba'du. Dia bawa dalam kitab ini, dia bawa wa ba'du sahaja. Kalau dalam biasanya kalau dalam macam teks khutbah dia bawa amma ba'du. Ada sebagian kitab dia bawa amma ba'du. Jadi ba'du itulah seperti mana yang saya terangkan tadi, ya. Jadi dekat sini kita belajar kitab ni mula-mulanya ialah tentang biografi penulis. Kita nak kenal pengarang kitab ni siapa, ya. Nama dan tempat tinggal, lahir, tempat lagi tanggal lahir Sayyid Muhammad Amin bin Idrus. Siapa beliau? Beliau adalah Sayyid Muhammad Amin bin Idrus bin Abdullah bin Umar bin Syekh Abu Bakar bin Salim Ba'alawi, ya. Bin Salim Ba'alawi Al-Husaini. Beliau pun adalah Habib, ya. Salah seorang habaib, ya, keturunan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau dilahirkan, tapi kita ambil nama singkatanlah Sayyid Muhammad Amin bin Idrus. Kalau kita nak hafal nama panjang itu, memang orang kata baguslah, Masya Allah lah, ya. Sebab antara perkara ataupun cara menta'azimkan seseorang ulama itu namanya disebut penuh. Ya. Jadi gitu. Beliau dilahirkan pada hari Jumaat, Masya Allah, pada hari Jumaat tanggal 12 Rabiul Awal, sama dengan tarikh kelahiran junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sama, ya. Masya Allah. Tahun 1401 Hijrah. Kalau tahun 141 Hijrah, sekarang dia lebih tua lah pada saya. Dia mungkin dah kalau begitu dah sekarang 1443, ya. 1443. Mana kata beliau sudah berumur lebih kurang 42 tahun. 4 tahun tua berbanding saya. Ini mengikut hijrah lah. Kalau mengikut Masihi saya tak tahulah. Tapi kalau saya ikut perkiraan umur saya tadi ialah mengikut Masihi. Tapi kalau ikut Hijri mungkin saya tua setahun ataupun 2 tahun. Lebih kurang dalam 39 ataupun 40 umur saya begitu, ya. Tapi beliau lebih tua pada saya lah. Yang bertepatan pada tanggal 16 Januari tahun 1981. Kalau ikut Masihi 81, saya 83. Beliau tua 2 tahun pada saya. Jadi gitu. Siapa tak lahir pada tahun ni, Masya Allah, ya. Jadi 81 Masihi di kota Balung, Jember, Jawa Timur. Beliau berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dan penganut madhab Al-Mujtahid Mutlaq Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i
rahimahullah. Ya, Masya Allah. Jadi dia keturunan Rasulullah lagi. Masya Allah, berakidah Ahlussunnah wal Jamaah lagi. Kemudian pengikut madhab Asy-Syafi'i rahimahullah lagi, Masya Allah. Ya, siapa tak kenal Imam Asy-Syafi'i? Beliau adalah salah seorang orang kata yang ada hubung kait darahnya dengan Nabi Muhammad SAW. Ya, Masya Allah. Kedua, ayah dan ibu Sayyid Muhammad Amin bin Idrus. Ayah penulis adalah almarhum Al-Mukarram Al-Arif Billah Al-Habib Idrus bin Abdullah bin Umar bin Syekh bin Abu Bakar bin Salim. Ayah beliau adalah murid dari Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri Tarim Hadramaut, Yaman. Kalau Tarim ni disebut salah satu daerah kecil lah kalau Hadramaut itu daerah besar, ya, di Yaman. Tarim. Tuan guru saya dia belajar di Hudaidah. Maulana Ahmad Lutfi, ya, hafizahullah. Beliau belajar di Hudaidah, di Yaman, Masya Allah. Ibu penulis adalah Syarifah Syifa binti Abdullah bin Muhsin bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Syarifah Syifa binti Abdullah, ya, Syifa, ya, Masya Allah. Nama ibu beliau adalah Syifa, penyembuh, penawar. Maksud Syifa itu kan penawar, penyembuh, ya, begitu. Istri penulis adalah putri Al-Habib Ali bin Hasan bin Ahmad Al-Haddar. Dia semuanya dia punya keturunan semua Habib lah, Masya Allah. Jadi beliau pun kahwin dengan keturunan orang alim juga, golongan habaib juga lah, Syarifah, ya. Seluruh saudara penulis terdiri dari 2 orang lelaki dan 7 orang perempuan. Termasuk beliau 2 orang lelaki, 7 orang perempuan, 9 orang, ya. Jadi kalau di zaman ni kalau ramai anak tu, Masya Allah, hebat lah. Jarang-jarang dah zaman ni dah dapat orang kata kita yang berkeluarga yang anaknya ramai. Jarang sangat dah di zaman ni, ya. Di zaman dulu, zaman orang tua-tua dulu ramai anak-anaknya. 1 orang sampai 10, kan. Paling sikit pun 8, ya. 7, ya. Sekarang ni 3, 4, 2, 1, ya. Banyakkan kalau ramai anak, Masya Allah, Nabi SAW lagi gembira di akhirat nanti dengan ramainya umat Nabi Muhammad SAW. Ketiga, perjalanan belajar Sayyid Muhammad Amin bin Idrus. Ini perjalanan dia belajar, ya. Ayah beliau Al-Habib Idrus bin Abdullah bin Umar bin Ahmad bin Syekh Abu Bakar bin Salim rahimahullah adalah orang yang pertama kali mendidiknya dalam ilmu agama. Guru pertama beliau adalah ayah beliau sendiri, Masya Allah. Ya. Jadi antara orang kata alat untuk mencapai ilmu kan dia ada 4. Alat yang diperlukan untuk mencapai sesuatu ilmu ada 4. Yang pertama sekali dia kena ada yang pertama sekali. Guru pembuka dia panggil. Guru pembuka. Ya, Syekhul Fattah. Dia kena ada syekh yang pembuka, orang kata yang mengajar dia yang pertama, ya. Kalau macam Syekh Nazrul Nasir itu kan. Baru-baru ni kami ada buat perjalanan safar ulama, ya. Safar ziarah ulama, Masya Allah. Jadi antara ulama yang kami ziarah ialah Syekh Nazrul Nasir, Ustaz Nazrul Nasir. Ya, Masya Allah, hebat beliau. Kalau pergi rumah beliau tu, rumah peninggalan ayah beliau, Masya Allah, penuh dengan kitab sahaja. Masya Allah, hebat. Jadi dia Ustaz Syekh Nazrul Nasir ini dia kata guru pertama beliau ialah Syekh Ahmad Mamduh. Itu guru pertama beliau. Syekhul Fattah beliau adalah Syekh Ahmad Mamduh. Di situlah permulaannya beliau belajar bertalaqi dengan guru-guru di Mesir. Masya Allah, hebat, ya. Jadi kalau tuan-tuan dan perempuan ada kesempatan boleh jumpa dengan beliau.
Ya, Masya Allah. Bila kita bertemu tu nampak kehebatan dia sebagai satu orang alim tu, Masya Allah. Dan beliau telah dimasukkan salah satu poster di kalangan ulama-ulama Mekah, ulama-ulama di Bumi Utara, di sebelah Penang, di sebelah utara Kedah, Perlis. Gambar beliau salah seorang dimasukkan dalam golongan ulama di Bumi Utara. Masya Allah, hebat ya. Kemudian beliau melanjutkan pendidikannya ke Pondok Pesantren Sidayu Gersik. InsyaAllah lepas tengah nanti kita habis ya. Sidayu Gersik ya. Kemudian beliau kembali melanjutkan pendidikannya ke Pondok Pesantren Durun Nasyiin yang didirikan oleh Al-Habib Muhammad bin Husain Ba'bud di Kota Lawang, Malang, Jawa Timur. Dan terakhir beliau berangkat menuju kota Madinah Al-Munawwarah demi melanjutkan pendidikannya, pembelajarannya kepada salah seorang pengasuh Rubat Al-Jufri, yaitu Al-Allamah Al-Faqih Al-Arif Billah Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaid Ba'alawi Al-Husaini selama 21 tahun. Masya Allah. Beliau belajar di Madinah sahaja bersama tuan guru beliau, yaitu Habib Zain bin Sumaid 21 tahun di Madinah sahaja. Itu belum dikira lagi belajar dengan ayah beliau, belum dikira lagi belajar dengan dekat pesantren dekat pondok-pondok yang lain di Indonesia. Masya Allah, hebat. Tuan-tuan guru dulu hebat-hebat, Masya Allah. Kami jumpa salah seorang masa safar ulama kami, safar ziarah ulama baru ni, kami ada jumpa salah seorang. Kalau yang Syekh Nazrul Nasir itu, beliau telah belajar di Mesir selama 16 tahun. Masya Allah, hebat. Ya, bukan calang-calang. Sebab tu kita kena ta'azimkan, muliakan ulama-ulama. Dengan sebab ulama lah adanya kita dapat ilmu pada hari ini. Dan dengan sebab kematian ulama lah maka hilanglah ilmu satu demi satu. Jadi kena belajar banyak, kena jumpa, ambil barakah daripada ulama agar anak-anak kita, cucu-cucu kita satu hari nanti akan jadi orang sama seperti mereka. Ya, Masya Allah, hebat. Ya, perkara yang cukup dibanggakan. Saya memang suka sangat bila safar yang kali pertama ni pergi ziarah ulama, memang seronok sangat. Banyak faedah, kata-kata nasihat, kata-kata mutiara kata daripada ulama-ulama. Salah seorang yang kami jumpa ialah Pak Long Zahir. Pak Long Zahir nama dia, Tuan Guru Pak Long Zahir. Beliau tinggal di Perlis, ya, di Katong, di Perlis. Beliau belajar dengan Pak Lang, Tuan Guru Pak Lang Zakaria Alur Janggus di Kedah. Beliau belajar dengan Pak Lang tu. Beliau belajar bertahun-tahun belajar. Belajar bertahun-tahun, bukan sikit tahun, bertahun-tahun belajar. Orang sekarang belajar sekejap saja terus jadi alim, jadi ustaz. Orang dulu belajar 30 tahun, 40 tahun baru jadi ustaz, baru jadi alim. Hebat. Orang sekarang ni yang termasuk yang bercakap ni lah, nampak je, Masya Allah, kan? Nampak je, hakikatnya kosong, tak ada apa pun. Setakat mengajar tengok kitab boleh lah, ya, mengajar tengok kitab je lah. Kalau tak tengok, asal tak pandai nak mengajar. Tapi ulama dulu tak tengok kitab pun hebat, boleh mengajar. Antaranya kami jumpa ialah Baba Khairul Anwar, Tuan Guru Baba Khairul Anwar. Beliau pun belajar dengan Tuan Guru yang sama, iaitu Tuan Guru Pak Lang Zakaria Alur Janggus. Beliau cerita, Tuan Guru beliau Pak Lang Zakaria Alur Janggus belajar selama 30 tahun dengan Syekh Abdul Qadir Al-Mandili, pengarang kitab Penawar Bagi Hati. 30 tahun belajar di Mekah. Masya Allah, hebat. Syekh Abdul Qadir Al-Mandili, beliau telah orang kata telah curahkan sepenuh kehidupan untuk ilmu, sehingga kan pada tahun 1970-an banjirnya di Mekah sehingga sampai tahap ni. Banjir sampai tahap di dada. Syekh Abdul Qadir Mandiri tetap mengajar walaupun banjir. Pegang kitab dekat Hajar Aswad, pegang kitab macam tu, angkat kitab tengah banjir. Sehingga kan Pak Lang Zakaria kata, dia kata Tuan Guru tak pernah konten mengajar ni. Saya pergi tengok Pak Lang Zakaria, Tuan Guru Pak Lang Zakaria Alur Janggus, dia pergi tengok Tuan Guru Syekh Abdul Qadir Al-Mandiri mengajar. Dia tengok tengah mengajar dalam banjir. Tengah mengajar dalam banjir. Tengok, Masya Allah, hebat.
mereka telah habiskan seluruh kehidupan mereka dengan ilmu. Curahkan ilmu. Masya Allah. Jadi kita kena rajin-rajinlah datang ya mengaji dekat masjid, dekat surau. Ini antara orang kata antara kebaikan yang Allah Ta'ala bagi untuk umat akhir zaman. Tak dapat orang kata kita nak bertalaqi dengan guru seorang per seorang, kita tak mampu. Paling kurang kita datang masjid, dengar kan, dengar apa tuan-tuan guru kan, para guru, ustaz, alim ulama mengajar, Masya Allah. Di situ saja pun kita dah dapat ilmu walaupun tak banyak. Paling kurang ada benda yang kita boleh bawa balik dan kita boleh amalkan dalam kehidupan kita. Boleh insyaAllah. Boleh insyaAllah. Jadi insyaAllah kita akan sambung lagi pengajian kita pada minggu ketiga ya. Pada minggu ketiga insyaAllah. Mudah-mudahan panjang umur kita akan dipertemukan lagi. Jadi apa yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang buruk itu pun daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan atas kelemahan diri saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas setiap kata-kata saya. Saya mohon maaf pada tuan-tuan dan puan sekiranya terkasar bahasa. Kita tutup majlis dengan tasbih kifarah subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'alna minal ladzina yanzuruna al-kitaba nadratan wahidah wa yahfazuna ma fihi wa yafhamuna bihi wa ya'maluna bihi wa yuballighuna bihi. Allahumma inna nastawdi'uka ma 'allamtana fardudhu ilayna 'inda hajatina wa la tunsinahu ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.